سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taufik daripada Allah kita dapat menyambung lagi daripada kitab Fathul Mu'in. Pasal pada membicarakan tentang salat as-salat 'alal mayyit, sembahyang ke atas jenazah dan perkara-perkara yang berkait daripada pengurusan jenazah, masuklah memandikan, mengkafankan, solat dan juga mengkuburkan. Kita berhenti mana jam? 129 tak? Ya. 13079 ya betul. Wa yahrumu takfinu fi jildin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, wa yahrumu takfinu fi jildin wa in wujida ghayruhu wa kadha tinu wal hashishu fa in lam yujad thawbun wajaba jildun thumma hashishun thumma tinun fima istadhharahu shaykhuna wa yahrumu kitabatu shay'in minal qur'ani aw asma'illahi ta'ala 'alal kafani wala ba'sa bi kitabatihi birriq li'annahu la yathbutu. Kata pengarang kita, haram mengkafankan mayat di dalam kulit jika didapati selainnya. Begitu juga tanah dan rupuk. Maka jika tidak didapati kain, wajib oleh kulit, kemudian rupuk, kemudian tanah, pada apa yang dizahirkan oleh syekh kami, iaitu Ibn Hajar. Kata haram menulis sesuatu daripada Quran dan nama-nama Allah Ta'ala di atas kafan. Tidak mengapa menulisnya dengan air liur kerana ia tidak tetap. Sekarang ni permasalahan yang nak dibincangkan oleh pengarang rahimahullah ni berkaitan dengan kafan pula. Dengan kafan, nak mengkafankan mayat. Kata pengarang rahimahullah, wa yahrumu at-takfinu fi jildin, dan haram mengkafankan jenazah mayat dalam kulit. Apa maksud? Kain kafan tu daripada kulit. Faham tak? Kain kafan tu daripada kulit. Bukan mengkafankan kulit tu maknanya kulit dia. Faham tak? Bukan kulit dia. Kain kafan tu daripada kulit. Kulit apa ikutlah. Kulit apa? Kulit binatang lah biasa. Kulit binatang, kulit buaya, kulit lembu, kulit kebab, haram. Kafan, kain kafan tu kulit. In wujida ghairuhu, jika didapati lainnya. Kalau ada hak lain tak boleh. Tak boleh pakai kulit. Jenazah tu tak ada sorak benang, tak ada pakaian. Tak. Jadi boleh tak kita ada kulit besar kita atau gabung 2-3 kulit jahit, kita bukuh dia dalam kulit? Hukumnya tak boleh kalau ada selain daripada kulit, kain-kain lain. Okay.
Wa kadzatinu. Dan demikianlah at-tinu kadza ay kal jildi fi tahrimi takfi bihi ma'a wujudi ghairihi. Jadi tanah pun gitu. Kok mana tanah ni? Isunya gini, kalau kita dalam semayang, kita wajib tutup aurat. Syarat dia kan, tutup aurat dengan perkara yang menutup daripada pakaian-pakaian dan seumpamanya yang bukan najis. Nampak tak? Kalau tak ada dah pakaian, tak ada langsung pakaian, tak ada daun, tak ada, maknanya boleh kita tutup dengan tanah. Mana? Tanah seluk. Musim banjir ni tak ada pakaian, kena curi dia orang. Dah, kena curi. Tak ada selah pun, tak ada selah. Daun-daun, tapi tempat kita ni payahlah nak khoyakan, nak berlaku gitu tu payahlah. Tapi dari segi hukumnya boleh ambil tanah seluk tu balut badan kita, kawasan aurat. Itu kalau tak ada benda lain. Bahkan kalau boleh semayang dalam air keruh, semayang dalam air banjir keruh kan, kita nak naik atas, seluar kena habis dah. Tak ada hak seluar hak biasa, hak dalam pun tak ada juga. Jadi semayang dalam air. Dalam air mana? Aurat kita tu duduk dalam air lah. Dah kayak gini nak sujud bobok itu. Tak gelang. Ada juga orang sembahyang dalam air ke selang kepala. Tu dia kalau untuk rokok dan sujud boleh dengan isyarat. Terutama sujudlah, rokok tu mungkin boleh rokok atas ada air sebab sampai hak rokok dah. Sujud tu dengan cara isyarat, bukan selang kepala tu sujud lah gitu pula. Okey. Jadi mana tadi dia kata, jika begitu juga tanah tak ada benda lain, dah ada tanah. Begitu tanah hukumnya, maknanya kalau boleh tak nak kafar tanah, hukumnya haram kalau ada selain daripada tanah. Wal hashish, dan juga upuk-upuk. Upuk-upuk makna jenis-jenis upuk-upuk kering ni lah. Kita panggil apa? Tika mengkuang ke apa tak? Atau jenis-jenis gitulah. Hukumnya kalau ada pakaian lain ataupun selain daripada itu, dahulukan. Okey, tengok dia kata, fa illam yujad thawbun wajaba jildun. Jika tidak didapati pakaian, kain lah ni, thawbun ni makna pakaian. Tidak didapati kain tak ada, maka wajaba jildun. Maka wajib kulit. Mana kita ada kulit je, kain tak ada, maka boleh guna kulit. Thumma hashishun, kemudian jenis-jenis pupuk-pupuk gitulah, daun-daun, daun apa ni, ayam, atau ayam kan daun apa ni, daun kelapa ke, mengkuang ke, boleh. Lepas tu turutan setelah itu, summa ni makna ikut turutan. Mula-mula ialah kain dulu. Kain apa-apa jenis kain lah, kecuali sutera. Bagi lelaki, orang puang kalau sutera tak apa juga. Cuma makruh sebut dah belum ni kan. Dia kata apa? Dia kata makruh ma'al karahah. Lepas daripada tak ada jenis kain, maka kulit. Kemudian hashish, jenis rupuk-rupuk dan juga daripada daun-daun ni. Thumma tinun, kemudian barulah tanah. Ikut susunan dan turutan tadi. Fi mastadhharahu syaikhuna, pada pandangan yang menzahirkannya, memilihkannya oleh guru kami Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Okey. Itu dia punya turutan. Satu, selesai. Kemudian isu lain pula ni, wa yahrumu kitabatu syai'in minal Qur'ani wa asma'illahi ta'ala 'alal kafani. Haram menulis sesuatu daripada Al-Quran, ayat Quran ataupun nama Tuhan di atas kafan. Pak kita dah buat gini ni. Okey, setengah-setengah adalah mazhab-mazhab yang luar ahli sunnah ada. Dia tulis pada kain kafan. Kadang tulis ayat Quran, kadang tulis nama Tuhan, apa tak? Dia tulis di kafan. Jadi boleh tak?
Dia kata bila nak malaikat selamat daripada seksa kubur. Sebab ada pada diri mayat itu ayat Quran. Supaya tak disoal contohnya. Nampak dah. Itu dia punya hujah dan juga sebab gitu. Jadi isunya kenapa jadi haram tu? Yang ulama kita sebab itu nak buat sesuatu ni kena tengok hukum dulu. Tak boleh. Ni kata ni kita nak ngapal Quran surah benda. Surah Sejadah katalah. Kita pun tulis ambil semuka surah Sejadah, kita buat kecek-kecek telang. Atau cari Quran kecek masuk Harafi nak ngapal payah. Cari Quran kecek kan ada jenis Quran kecil Syik dah orang buat ayasa. Quran kecil benda nak baca tak boleh nak pakai ni. Pakai ni mikroskop mikroskop apa ni? Kanta. Kanta pembesar tu. Orang nak hiyah Quran tu jual untuk baca. Jadi ambil tu dia pun telang. Buat juzuk ke telang. Tengok molek. Ikut kata boleh ingat. Benda ini ulama letak hukum kenapa diharamkan? Kerana mayat ni dia akan berubah dan jadi najis. Jadi bangkai. Bangkai. Nanah, darah, dano semua keluar belaka. Jadi ini ayat Quran dan nama Allah. Jadi kita tanpa kita sedari mengotorkan, meletakkan ayat Quran dan nama Tuhan pada tempat-tempat najis. Hak tu jadi haram. Hak tu jadi haram. Sebab tu tak boleh nak tulis. Ni tak boleh kita tulis ni. Buat jadi azimat awak jadi ni tujuan apa ni? Supaya muka naki tak tanya. Nampak tak? Dia baca kain kapal tu dah dia tanya dah ni. Ni orang Islam dah ni. Nama-nama Tuhan ayat Quran tu suci. Mayat tu pada ghalib ni akan berubah, akan keluar darah. Itu semua najis tau. Sebab itu tak boleh ditulis pada kain kapal. Tak boleh. Sama lah juganya orang hak telang tadi. Telang kertas yang ada tulis ayat Quran dan seumpamanya telang. Dah telang tu mana? Perut kan najis. Dalam perut kita ni. Dia dalam tu najis. Dalam tu najis. Selagi dalam tu najis. Kita najis tak? Kita menanggung najis panggil. Dah batal tak? Tak batal lah sebab dia tak tubik. Nampak tak? Sebab dia hendak dalam ni. Tapi dalam perut tu campur sekali dengan darah, dengan makanan, dengan ni. Jadi benda tu masuk, kita tanpa sedari menghina nama Allah, menghina ayat Quran. Ni jaga-jaga ni. Nak pergi bomo ke berobat orang. Dia kata Tok Umar kata ambil ni ada kulhu. 3 kul ni. You alu-alu lipat isu telah. Mana boleh buat kata tu? Nampak? Itu ayat yang sabit yang tertulis tu masuk dalam campur najis. Haram tu haram. Haram tu haram. Kalau niat nak menghina keluar pada Islam kufur lah tu. Tapi jahil lah. Jahil tidak. Jahil dalam perkara gini, benda hak penting gini, tak boleh tu. Maknanya benda ini perbuatan yang haram. Sebab itu tak boleh ikut suka. Anak kita benak ngak, mu ambil kamu baca surah ni, gua lok kemar pergi makan kan anak. Timbul isu hak tulis di pinggang. Masalah tulis di pinggang, dia tulis dengan apa? Dia tulis dengan benda-benda yang edible, dia panggil edible, makna benda yang boleh dimakan. Dengan ais sirap ke ataupun dengan pewarna, tulis di pinggang. Lepas tu dia lalukan air, minum. Tu tak apa. Sebab dia tak ada dah tulisan tu. Tulisan tu telah terhapus dengan sebab kita tuang air tadi. Nampak tak? Dengan sebab kita tuang air tadi, dia telah hilang terhapus. Tak apa. Ada amalan-amalan orang buat itu tak ada masalah. Dari segi haram tak haram. Jangan kita samakan masalah tadi. Masalah tadi ayat Quran atau nama tu ada lagi. Kita lang campur dengan najis. Ada pun yang tulis pada pinggang, tulis pada ni. Asalnya ada dulu ada orang buat produk dia tak? Air tu kan tak? Cerita ditulis dengan Yasin di atas pinggang dengan dibasuh dengan air Zam-Zam. Saya tak ingat saya. Tak ingat. Nadirah. Masyhur iklan tu. Jadi cara tu tak salah. Sebab apa? Sebab dia tulis dan benda tu dia hilang dengan sebab basuh. Hilang dengan sebab basuh. Okey.
Dah kata Nabi tak buat, betul Nabi tak buat. Tak mau buat pun tak apa. Orang dah kata ada hukum wajib. Cuma amalan tu ada mujarrabat dia panggil. Dia panggil di orang pernah buat ataupun orang-orang soleh buat, nampak-nampak jadi, nampak-nampak berkesan. Ditulis amalan untuk orang yang rasa nak buat. Selagi mana wasilah itu tidak wasilah yang haram, tidak wasilah benda syirik, hukumnya atas zahir tu. Adakah cara itu cara yang menyalahi syariat? Adakah cara itu cara yang syirik, haram? Tak. Kalau tak, makna dia kekal atas paling kurang hukumnya harus. Okey. Ni doklih ni kata, doklih belaka sebab apa? Sebab tak ada Nabi buat. Tu bukan cara pemikiran para ulama ahli sunnah wal jamaah, bukan. Okey. Lagi dia kata apa? Tengok dia kata ni. Wala ba'sa bi kitabatihi birriqi. Dan tidak ada masalah tulis dengan air liur ataupun air lain lah. Air liur sikit-sikit boleh tulis. Alif lam laha tulis atas dahi. Alif lam laha. Dahi mayat apa lah. Nampak tak? Kalau sekai kapang, puas cari air liur. Orang tulis dengan air ikutlah. Orang tulis dengan air liur. Dah air liur kotor kan? Air tak nampak kesan. Lain dengan kita belek mushaf dengan air liur. Kita belek mushaf. Kita belek dengan air liur. Hak tu tak boleh buat Jangan dibuat orang-orang tua, orang-orang lama kadang-kadang tak pergi belek Quran ni dengan air liur. Tak air liur buat. Surat kapur apa lah. Surat kapur dalam tu bukan benda mulia. Bukan benda mulia. Ni Quran ni. Jangan lagi buat main petek gitu. Apa tak? Lama-lama lekat tabiat Jangan. Okay? Kitab pun benda-benda mulia pun tak sesuai kita buat gitu. Tak tengok cashier dekat supermarket masa dia nak bilang duit buat mana? Ada bekas air kecil tau. Cashier tu kan bekas air tu tak beri tu. Nampak tak? Nak zaman Covid ni. Nampak tak? Zaman Covid ni. Jadi jaga. Mushaf ni mulia, jadi jangan kita buat gitu. Belek dengan air liur kita. Nampak? Tidak ada masalah tulis dengan air liur. Kenapa? Li'annahu la yathbutu. Kerana dia tidak kekal. Habis. Mana tadi ni? Kemudian katanya wa afta Ibnu Salah bihurmati satril janazati biharirin walau imra'atan kama yahrumu tazyinu baitiha biharirin wa khalafahu al-Jalal al-Bulqini fajawwaza al-harira fiha wa fi at-tifli wa'tamadahu jam'un ma'a anna al-qiyasa al-awwalu. Kata dia Ibnu Salah memfatwakan haram menutup jenazah dengan sutera walaupun perempuan, seperti mana haram dia menghias rumah dengan sutera. Menyalahinya Jalaluddin Bulqini, Imam Bulqini. Maka dia mengharukan sutera padanya dan pada kanak-kanak. Berpegang dengan pendapat ini oleh sekumpulan ulama, serta bahawa kiasnya adalah yang pertama. Okey, ni isu lain pula. Ni isu tutup jenazah. Wa afta Ibnu Salah, telah memfatwakan oleh Ibnu Salah bihurmati satril janazati, dengan haram menutup jenazah biharirin, dengan sutera. Ibnu Salah ni ulama Syafi'iyah dan juga dia pun ulama dalam bidang hadis. Ulama dalam bidang hadis. Jadi orang nak kata ulama fiqh Syafi'i ni fiqh yang maknanya tak ada dalil, tak kena. Kebanyakan jaguh dan orang ulama-ulama yang hebat bidang hadis tu ramainya di kalangan ulama Syafi'iyah. Jadi haram tutup jenazah dengan sutera. Dah tadi dia kata walau imra'atan, ai walau kana al-jinazatu imra'atan, walaupun jenazah itu jenazah perempuan. Dah tadi kata apa boleh kafan dengan sutera kan? Kafan dengan sutera pakaian. Kafan dengan sutera itu pakaian dia.
Orang perempuan memang boleh pakai sutera, tapi tutup mayat dengan sutera tak boleh. Kok mana tak boleh tu? Ni kena faham fiqh. Kok mana pakai boleh kafan dengan kain sutera? Nak tutup jenazah kain sutera tak boleh. Perempuan dibenarkan pakai sutera, tapi tak benar berhias dengan, kita kata mana? Tak benar guna sutera. Guna kat mana? Guna pada selain pakai. Dengan maksud apa? Dia nak hias rumah. Dia ni lasik. Buat apa lagi? Lapik meja. Nampak? Jadi beza tu sama macam perempuan gunakan emas. Perempuan boleh guna emas. Guna apa? Guna tujuan berhias. Tapi dia guna emas buat apa? Guna emas buat sudu emas. Dia bukan pakai sudu, bukan buat baju sudu tu. Dia pakai dengan maksud penggunaan sebagai peralatan, itu tak boleh. Sebab tu pen emas pun orang tak boleh guna. Pen emas sebab bukan alat perhiasan. Pen memang alat untuk digunakan. Jadi tak boleh. Okey. Jadi dalam masalah tutup jenazah, bukan pakaian dia. Apa maksud tutup jenazah ni? Kan jenazah ada kan, kadang orang tutup dengan kain, kadang letak dalam apa, bekas tu. Ada setengahnya kan yang ada macam tempat letak, lepas tu ditutup dengan kain. Biasa kain apa? Ada nama la ilaha illallah, wanita tu, ada tulis ayat Quran, ada tulis ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, ada tu kan. Tutup tu tak boleh sebab bukan pakaian dia. Kenapa? Walaupun perempuan, kama yahrumu tazinu baitiha biharirin, sebagaimana haram menghias rumahnya dengan sutera. Dia buat tirai daripada sutera. Dia orang kaya, duit tak tahu nak pergi mana, buat beli sutera. Tak boleh. Nampak tak? Tirai, langsir sutera, lapik meja sutera, tu tak boleh. Okey. Wa khalafahul Jalal Bulkini, tapi sini benda ni dia kata ada khilaf. Khilaf di sisi Jalaluddin Al-Bulkini, fajawazal harira fiha wa fi tifli, dia mengharuskan sutera bagi perempuan dan kanak-kanak. Wa'tamadahu jam'un, dan pandangan ini dipegang oleh sebahagian ulama. Tapi ini bukan yang muktamad di sisi kita lah. Ini di sisi Hasyiah sebut Muhammad Ramli memang dipegang hak ni. Tapi di sisi kita Ibn Hajar, pandangan yang kuatnya ataupun yang difatwakan ialah tak boleh jugalah. Padanya itu saraf, berlaku pembaziran, dan juga dia menunjuk-nunjuk. Apa dah? Jadi tak boleh. Ma'annal qiyasal awal wal hal, qiyas hukumnya yang pertama. Sebab tu dia kata, pengarang ni kata, kalau ikut qiyas dari segi hukum, yang pertamalah. Sebagaimana perempuan tu haram dia menggunakan sutera untuk menghias rumah dia, bukan dia pakai. Maka bila tutup jenazah pun sama, sebab bukan pakaian dia. Boleh. Habis. Selesai situ. Dan disebut lagi dalam hasyiah ni bahawa perkara yang sunat ialah sutera itu warna putih. Sutera pula. Kain kafan tu ialah kain kafan warna putih. Albisu min thiyabikumul bayadha fa innaha min khairi thiyabikum. Pakailah daripada pakaian kamu pakaian putih, kerana itu sebaik-baik pakaian. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafankan pada kain putih itu mayat-mayat kamu. Hadis Tirmizi hasan sahih. Okey. Okey, selesai bab tu. Masuk pada yang seterusnya, bab kafan, bab tanam pula. Tanam. Dah semayang, semayang dah masuk ke dah. Semayang diakhirkan sebab dia ada hukum berkaitan semayang panjang. Kemudian dia kata wadafnuhu fi hufratin, pada perenggan 794. Wadafnihi lah. Ai wa kadafnihi, dia jar ma'tuf ala wuslihi. Wa kadafnihi. Dan wadafnihi fi hufratin tamna'u ba'da tammiha raihatan, ai
zuhuraha wa sab'an ay nabshaha laha fayakulal mayyita, dan menanamnya pada lubang yang menegah selepas ditimbus akan bau. Lubang tu kita tanam menyebabkan dak keluar bau, iaitu timbul bau tu keluar dak. Tanam pada benda, pada lubang, pada kita kata kubur, yang mana menghalang bau, dan binatang buas iaitu daripada membokarnya lalu memakan mayat itu. Okey, tengok sekarang ni masuk, dia lakohlah bab jenazah, dia masuk terus pada bab tanam. Dia kata wadafnuhu fi humratin, dan wadafnihi, dan menanam mayat, wadafnihi fi hufratin, pada lubang. Kita kata lubang lah, gali kubur, lubang lah tu kata. Tamna'u ba'da tammiha, yang menghalang setelah daripada kita tanam dia, kita letak balik tanah, kita kuburkannya. Tamna'u raihatan, menghalang bau. Jadi janganlah gali tu cetek kan, tak, gali sikit je. Lepas tu tak mayat tu. Itu tak betul tu. Dia tak ada lah pak kita golek ni, orang gali tu memang gali orang pandai dah lah, orang mahir dah. Wasabuan, dan dapat tamna'u sabuan, menghalang binatang buah. Raihatan ay zuhuraha, tamna'u zuhura raihah, menghalang daripadanya keluar bau, halang keluar bau. Wasabuan, dan menghalang binatang buas, ay nabshahu laha. Nabshaha tak? Situ kan? Nabshaha ke nabshahu? Nabshahu. Sabuan. Sibak jamak dia betul ah. Nabshahu laha, yang menghalang, membongkar oleh binatang buah bagi kubur. Sama kok, kalau tanam cetek sangat, tohor sangat, bagi tohor tau. Tanam tohor sangat, mari binatang tak jenis suka benda ni, dia suka daging-daging ni akan gali. Anjing ke benda tak, dia gali. Jadi tanam sekira-kira dalam, bau tak keluar, binatang tak mari bongkar balik. Okey. Fayakula, dia bongkar, lalu dia pun fayakula, dia makan al-mayyita. Jadi binatang buah. Dia gali, jumpa mayat, dia makan. Dia makan, boleh makan huri. Jadi dia kata seterusnya, wa kharaja bi hufratin wad'uhu bi wajhil ardi wa yubna alayhi ma yamna'u dhainika haitsu lam yata'adzar al-hufru. Al-hafru lah, lam yata'adzar al-hafru. Lam yata'adzar al-hafru. Dia kata sini, keluar dengan lubang oleh meletakkannya pada muka bumi, dan dibina di atasnya apa yang menegah dua perkara ini, sekira-kira tidak teruzur menggali lubang tu. Jadi dia kata hendaklah jenazah mayat itu dikambuh, ditanam dalam lubang. Maka keluar daripada itu, wa kharaja bi hufratin, keluar dengan perkataan lubang itu, wad'uhu bi wajhil ard, letak mayat atas tanah. Wa yubna alaihi ma yamna'u dhainika, dan dibina di atasnya yang menghalang kedua-dua tadi. Contoh mayat tu, dia letak atas tanah, dia pun buat binaan, tutup supaya bau tak boleh keluar, binatang tak boleh gali balik, binatang tak boleh sapa kepada mayat. Hukumnya kan? Waktu tak boleh, haitsu lam yata'adzar al-hafru, sekira-kira tidak uzur gali. Sekira-kira gali tu boleh, tak payah gali. Bukan tak payah gali, sekiranya gali tu tidak memayahkan, tidak payah, makna boleh kita gali, maka tak boleh mayat tak atas tanah gitu. Kita tak atas tanah, kita pun buat binaan. Binaan tu memang kalau boleh menghalang bau dan binatang sapak, hukumnya tak boleh juga. Jadi faham daripada situ, kalau tak boleh nak tanam dalam tanah, caranya ke mana? Buat binaan. Waktu kita dengar cerita daripada benda Mustafa Kamal tau,
ustaz pakai mak tatu. Bukan ustaz. Ustaz pakai mak tatu topi tu. Hak kata mayat jenazah tidak diterima bumi tu. Nampak? Jenazah tak terima bumi. Kalau adalah cerita-cerita lain pun 2-3 cerita lagi samalah. Tanah-tanah tak boleh. Tanah tolak semula. Tanah tolak semula. Cara nak apa ni? Buat binaan. Buat siming molek-molek sekiranya bau tak keluar. Binatang tak boleh nak gali. Tak apa. Tapi sekiranya lam yata'adzab. Lam yata'adzab, kalau tidak payah untuk gali, maka tak boleh buat gitu. Kalau payah untuk gali dan tak dapat gali, baru boleh buat gitu. Apa tak? Okey. Kemudian katanya, na'am, man mata bi safinatin wa ta'adzara al-bar wa ta'adzara al-baru jaza ilqa'uha fil bahri wa tafkiluhu lah sini, wa tafkiluhu liyarsuba wa illa fala. Katanya na'am. Bukan NGO ni. Nah, I tak terjemah sini na'am. Na'am ni maknanya namun. Orang yang mati di kapal dan teruzur daratan, tak ada darat dah. Kapal dah nak sampai darat lambat lagi. Harus mencampakkannya ke laut dan memberatkannya supaya tenggelam. Jika tidak, maka tidak. Kalau tak gitu, maka tak lewat. Tak lewat cara ni. Okey, tengok. Ini masalah mati laut pula ni. Waman mata bisafinatin, barang siapa yang mati di kapal, wa ta'adzara al-baru, dan sukar oleh daratan. Nak cari darat payah. Macam orang pergi perjalanan jauh-jauh zaman dulu dah. Kapal api, kapal laut. Zaman dulu guna api. Tu kapal api lah. Kapal laut, kapal api lain. Kapal laut, kapal api lain tak? Selain pada kopi lah. Tu memang kopi kapal api. Kopi ni orang kata kapal api tak? Sama tak? Ia guna bahan api lah. Ia guna bahan api zaman tu tak? Zaman tu zaman bahan api lagi. Jadi kapal laut abang ni, pergi dengan kapal laut pergi haji. Kalau tempat itu jauh lah kira. Nak pergi sampai ke Jeddah tu. Nak pergi sampai ke pelabuhan Jeddah tu jauh. Maka meninggal atas tu. Mati di atas kapal dan sukar untuk mendapatkan daratan. Jazail qa'uhu fil bahri, boleh dicampurkan dalam laut. Dan orang ni bukan nak biar busuk gitu. Kalau zaman lain ni boleh mungkin tak dalam peti tau. Macam orang meninggal tempat-tempat gitu ataupun dalam tu ada tempat khas boleh untuk disejuk bekukan dia. Hak ni tak boleh. Bukan nak biar busuk, pula boleh menyebabkan wabak. Maka macam mana? Boleh dicampurkan ke dalam laut. Wa tafkiluhu liyarsuba, dan memberatkannya supaya jadi tenggelam. Yarsuba ni makna tenggelam, rasa. Jadi cara dia mana? Ikat dengan batu. Cara dia yang disebut ni ikat dengan papan. Jenazah duduk gini, ikat papan. Ikat papan dulu. Ikat batu. Apa tak? Ikat batu. Supaya ikat papan tu supaya taklah kita kena ke mayat teguh. Batu berat kan? Ikat papan dua itu. Lepas tu ikat batu. Apa? Nampak tak? Bukan style pirate pirate Captain Hook. Tak? Duduk ujung, tolak dengan pedang. Tu nak bunuh. Ni jenazah orang mati ni, cara dia buang. Jadi jatuh bawah. Kalau timbul atas tu tak molek lah. Nampak tak? Jatuh ke bawah tak apalah. Allah Ta'ala guana buat kena tu atas. Bukan lepaslah kita ni. Mari atas tu kan, mari binatang makan. Dah makan bawah. Tak so kira makan nak makan tu. Nampak tak? Supaya kalau mayat terapung ni tamanya tidak menjaga aib mayat itu. Lagi pula boleh jadi binatang-binatang burung. Dia akan mengaibkan mayat, akan menyebabkan mayat itu jadi dimakan mayat tersebut. Nampak orang lalu pun nampak tak comel. Jadi ditenggelamkan jenazah ke dalam laut. Wa illa, jika tidak ai wa illam yata'adzab,
Jika tidak sukar, makna boleh. Jenazah ni mati, nak sapa dah tu, nak sapa dah ke daratan. Tak perlu lah, tak perlu campur. Fala, maka tak boleh dibuat dicampurkan di laut. Tunggulah, tunggu sampai ke daratan, tanam di darat. Satu. Seterusnya wabi tamna'u. Wabi tamna'u. Ba asing, tamna'u dalam kurungan. Mana tamna'u? Mana? Atas tu dikatakan, dia kata dalam tu hufratin tamna'u, dalam matan tu lubang yang menghalang. Maka keluar dengan kata musannif tamna'u tadi, wa bitamna'u ay wa kharaja bitamna'u, keluar dengan kata musannif tamna'u tadi. Sini wabi ditak sabdu ke sini, bitamattu'i, tamannu'i. Tak kena ni, bitamna'u wa bitamna'u zainika. Nak masdar boleh tak? Wa kharaja bitamna'u. Kalau kita nak baca sini, waktu ada sabdu tak? Ada? Tak ada? Tak ada sabdu. Kalau nak baca tamna'u, tamannu' tak jadi tamannu'. Wa bitamna'. Sini bitamannu'i, tamannu'. Masdar lah, dia baca masdar. Sini pun dia dalam hasyiah sebut wa kharaja biqaulihi tamna'u raihata. Amalnya gitu wa bitamna'u dzainika. Sini dia jadi tamannu'. Tamannu' nak ambil daripada masdar bagi tamna'u tu lain lah, ubah kepada juzur perkataan lain dah tu, tamannu' tu. Okey, jadi nak khabar tamna'u al-man'u saja. Jadi wa bitamna'u zainika. Jadi seakan-akan mana dalam kurungan tamna'u zainika, dan keluar dengan kata musannif lubang yang, dan keluar dengan menegah dua kali ini oleh lubang yang menegah satu daripada keduanya, seperti lubang binatang buas. Satu seperti bahawa binatang buas tempat itu biasa membongkar mayat, maka wajib membina kubur dengan sekira-kira ia menegah sampainya kepada mayat. Okey, dengar ni. Jadi di kapur tadi, tanamnya pada lubang yang boleh menghalang dua. Kena halang dua-dua. Apa dia? Bau dan binatang buas. Wa bitamna'u dzainika ay wa kharaja bitamna'u dzainika, dan keluar dengan kata musannif yang menghalang kedua-duanya. Mana? Yang menghalang bau dan juga binatang buas. Ma itu fa'il bagi kharaja. Keluar ma yamna'u ahadahuma, kubur yang hanya menghalang salah satu je, ataupun lubang yang boleh halang salah satu je. Dia gali lubang, tapi lubang tu tak mampu untuk menghalang kedua-dua. Dia boleh halang saja. Contoh halang bau. Tengok dia bagi contoh. Ka'ani'tadat siba'u dhalikal mahalli al-hafra an mautahu. Seperti menjadi kebiasaan binatang buah tempat tersebut menggali mayatnya, menggali mayat-mayat di situ. Tempat tu binatang buah. Contoh kita kata mana, orang duduk di pinggir-pinggir hutan, tak? Duduk di kawasan-kawasan yang ada jenis binatang buah, hok jenis boleh gali dalam. Boleh gali dalam. Maknanya kita gali pun dia boleh gali lagi. Kita gali pun dia boleh gali lagi. Maknanya tadi dia hanya menghalang bahu, tapi dia tidak menghalang binatang buah. Bila begitu, fayajibu bina'ul qabri, wajib bina kubur. Buat binaan kubur, maknanya kena seming lah buat binaan. Adakah binaan haram? Tu kena faham molek. Haram bukan mutlak. Itu cara ni tak boleh ni bid'ah haram belaka. Tu bukan cara orang berilmu, bukan cara para ulama cakap gitu tu. Ibu pukul rata. Tak. Tengok di sini. Kalau kubur yang digali tu menyebabkan orang gali balik, boleh. Boleh maksud apa? Boleh nak khianat pada mayat. Buat binaan. Letak semi ke supaya dia dapat menghalang orang daripada sampai, atau binatang buah daripada sampai ke kuburan itu. Nampak tak?
Itu binatang. Dah manusia dia kok. Kalau zaman dulu orang curi kain kapang. Namanya orang curi dah kain kapang. Curi wayar itu je. Orang curi besi. Orang curi kain kapang. Zaman dulu ada nabash, pencuri kain kapang. Dah macam mana nak buat? Yang itu setengah kita dapati adat setengah tempat. Lepas tanam mayat, tunggu mayat. Tunggu kubur. Ngaji. Bukan tunggu saja, bukan tunggu main daun teruk. Orang tunggu biar boleh manfaatkan mayat. Tunggu ngaji. Gile-gile lah. Gile-gile. Buat apa buat tu? Kita yang tak tahu sebab dah baca, sebab kata. Cepat-cepat kata bid'ah. Nabi tak buat, Nabi tak buat. Ya ada sebab tu. Setengahnya lah. Setengahnya memang ada sebab. Ada jenis orang yang curi kain kapang, maka terpaksa ahli keluarga bergile-gile. Tunggu. Sebab apa? Supaya tak berlaku. Dia dalam seminggu ataupun berapa malam, orang tak main curi dah buat kain kapang tu lama-lama rosak. Dia baru tanam ni, takut selokor balik. Sama juga orang pengamal ilmu hitam dan seumpamanya lah. Dia cari mayat-mayat hok bagi dia ada power. Tak kira lah mayat mati bunuh, mayat para ulama, mayat orang soleh. Hok mana dia guna untuk sihir dah tu. Jadi kadang-kadang orang buat tunggu kubur. Nampak kita tak ada dah. Alhamdulillah. Makna tak ada alhamdulillah lah. Minta jauh lah. Benda itu setengah tepat. Kadangnya ada lagi. Apa tak? Ada lagi. Jadi kita kena faham sebab apa tunggu kubur tu. Bukan nak semayang, bukan makna tujuan nak nyembah kubur, bukan nyembah kubur. Orang awak buat tu ada sebabnya. Ini kalau idza arafa sabab batala al-ajab. Ulama kata, bila tahu sebab maka hilanglah kepelikan. Idza arafa sabab batala al-ajab. Bila seseorang tu tahu sebab, jadi tak pelik lah. Sekarang ni jadi pelik, jadi bid'ah, jadi haram, tuduh kata ni syirik kufur sebab tak tahu sebab, tak tahu asal usul. Tanya tak ampuh. Belajar tak ampuh. Akhirnya hukum ikut suka. Okey. Habis. Mana dia kata sini? Jadi orang guna-guna ilmu yang pelik-pelik tu, ilmu sesat, ilmu sihir tu, kadang dia cari. Yang ambil. Buat benda minyak dagu. Minyak dagu. Minyak dagu. Tak minyak dagu, minyak arnak power dah. Tak lemak minyak arnak. Boleh. Mana tadi? Liam sebab habis dah. Yamna'u wa akmaluhu, dan yang sikit ya. Wa akmaluhu qabrun wasi'un fi umki arba'ati adru'in wa nisfin bi dhira'il yadi wa yajibu tija'uhu lil qiblati. Kubur yang paling sempurna adalah kubur yang luas serta kedalamannya 4 hasta setengah dengan hasta tangan, wajib mengerengkan ke arah kiblat. Okey. Wa akmaluhu qabrun, yang paling sempurnanya lah. Yang paling sempurnanya ialah kubur yang luas. Luas tu makna kadar dia lah. Luas makna orang boleh turun. Orang boleh turun dan naik balik orang yang nak letak jenazah tu. Bukan main duk tepi lubang tolak gitu je. Tolak gitu. Degu guling. Buat tak. Biar orang boleh masuk. Tu maksudnya bukan luas sangat. Kalau kubur hak kita, atas kita lah ni kubur tempat wakaf ni. Sekadar mayat tu. Qabrun wasi'un fi umki arba'ati adru'in, pada kedalaman 4 zira'. 4 hasta setengah. Bi dhira'il yadi, dengan ukuran hasta tangan. 4 hasta setengah. 4 hasta setengah macam mana? Mana? Badan kita ni badan kita ukurannya ialah apa? Kaki 1 hasta, 2 hasta, 3 hasta. 3 hasta setengah. Apa nama ni? Ukurnya 1 4 hasta setengah. 1 2 3
Pak. Okey, pak gitu. Jadi 4,5. Kita punya ukuran badan kita 3,5. Lebih kurang lah. Daripada kaki sampai ke kepala ni 3,5. Lebih kurang. Lepas tu tambah sehasta lagi. Akak tangan kita ni kan, sampai ke atas sehasta ni, hasta ni. Ni hasta ni. Ujung siku ujung ni. Bukan ela. Ela mak gini tau. Orang ke mana kira panjang ke ela. Ni ada kira ela dah, meter belaka. Jadi ni hasta ni. Ujung siku ujung ni hasta. Jadi badan kita 3,5 dah, tambah sehasta lagi 4,5. Jadi cara tu mana? Orang duduk dalam tu tok tangan tu sapa ke tepi kubur. Tepi kubur. Dinding kubur tu. Luar dalamnya fi umqi arba'ati adru'in wa nisfin bi dhira'il yadi, dengan ukuran hasta tangan. Wa yajibu tija'uhu, dan wajib membaringkan jenazah ke arah kiblat. Baring, kata baring ke? Panggil tepi ni, baring sebelah, mengiring. Bukan baring, mengiring istilahnya. Wajib mengiringkan jenazah ke arah kiblat. Makna bukan tidur baring gini, bukan terletang lah, makna mengiring ke arah kiblat belah sana gitu. Kemudian katanya wayung damu. Ni kalau ikutnya benda biasa ni orang buat banyak kali ni. Jadi benda ni kalau ahlinya dia tahulah, dia tahu. Allah Ta'ala a'la wa a'la. Ada soalan dia tanya, adakah tanam jenazah sekali dengan keranda walaupun tidak berhajat pada ada masuk dalam perkara yang membazir harta? Disebut dah ni tak masuk ni. Tanam dengan keranda ni makruh. Tanam dengan keranda ini benda yang makruh. Lepas ni akan sebut kan. Wa kuriha. Lepas tu sikit. Wa kuriha fi sundukun, makruh dengan keranda, tandangan keranda. Kecuali ada sebab. Kalau ada sebab. Contoh tanah lembut, tanah berat tepi tu dah. Ataupun ada air dan sebagainya baru boleh. Okey. Ada soalan? Ya. Mengiring banyak ke arah kiblat lah. Pagi ni Belah kanan. Belah kanan. Sama saja. Dia belah kanan, mengiring iltijak belah kanan. Dalam bab ini sama saja. Cuma dalam bab sembahyang je. Dalam bab sembahyang kedudukan jemaah itu. Kedudukan jemaah tersebut antara lelaki dan perempuan tu ada beza. Bab sembahyang, bab tanam sama je. Dalam sembahyang kedudukan tu beza. Kepala lelaki belah mana, kepala perempuan belah mana. Tok imam kalau lelaki duduk di kepala, perempuan duduk di bahagian pusat, di bahagian tengah dia. Lepas ni akan sebut aku. Kalau ada dalam ni kan. Tu mungkin ada isu juga, apa-apalah lelaki perempuan sama. Tapi kalau buat sama pun tak ada masalah kalau mayang tu. Tapi yang seeloknya ada dibezakan lah kepala lelaki dan perempuan. Ada Dia nak tanya? Ada. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.